أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يتعهد المسجد، وفي رواية يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالإيمان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ustaz Murusi Fadil, Ustaz Ahmad Zaki, Tuan Murusi, barisan para AJK, ketua-ketua kaum, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali pertama lah saya dapat sampai ke Bintulu. Kalau di Kuching tu ada 2-3 kali. Dan bila Ustaz terima jemputan daripada Masjid Darul Ma'mur ini, memang itulah Ustaz mula-mula tu terfikir Darul Ma'mur Singapura. Sebab memang Ustaz biasa di Masjid Darul Ma'mur Singapura, isu. Jadi rupanya Darul Ma'mur di Jepak, Jepak Bintulu. Alhamdulillah dapat berjumpa tuan-tuan dan puan semua. Semoga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang dipandang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Kita seorang polisi sebut tadi, tak berapa hari lagi akan sama-sama menyambut Ramadan. InsyaAllah 22 malam itu kita sudah mula tarawih. Dan Ramadan ni, kalau umur kita 40 tahun, orang kata mudahnya 40 kali lah Ramadan. Kalau umur 50 kali, 60 kali. Jadi begitulah, setiap tahunnya kita akan menyambut Ramadan. Cuma tuan-tuan, muslimat rahmat Allah sekalian, setiap kali datangnya Ramadan ini, kita mengharapkan ahsanu mimma sabaqa, lebih baik daripada Ramadan yang sebelum. Maksud lebih baiknya dari sudut amalan yang kita akan buat pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah malam ini Ustaz fokus 2-3 perkara sahaja. Yang mudah-mudahan kalau kita buat 2-3 perkara ini, Ramadan yang kita sama-sama sambut yang hampir ini, mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan yang telah lepas. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, antara perkara penting yang ada pada Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan yang lain, kita kata tentulah puasa. Dalam bab puasa tu saya yakinlah asatizah yang ada di sini pun bila mereka datang sini dia akan bincangkan tentang persediaan puasa, bagaimana puasa yang yang sempurna dan sempurna itu dibincangkan. Cuma Ustaz nak sebut, dalam bulan Ramadan kita ada satu salat, ya, ada satu salat namanya salat tarawih. Yang asal perkataan tarawih ini daripada tarwihah, ya, tarwihah, kemudian jamaknya adalah tarawih.
Dan perkataan ini tidak wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya wujud selepas itu. Wujud selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sembahyang, kalau tengok dalam kitab-kitab hadis pun, salat tarawih ini termasuk perbincangan ulama dalam salatul lail. Dia panggil salat malam. Yang mana waktunya tuan-tuan adalah selepas daripada Isyak tu sampai ke subuh. Sampai ke subuh. Dan tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertarawih ini sebenarnya tak lama, sekejap aja. Bila diperintahkan berpuasa, maka Rasulullah berpuasa. Dan pada malamnya sahabat pun tengoklah kiri kanan apa Rasulullah buat. Lepas maghrib, lepas main Isyak, maka Rasulullah buatlah sembahyang ramai-ramai. Itu kita panggil tarawih itu, yang 2 rakaat. Dan tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sembahyang tarawih ini hanya 3 atau 4 hari sahaja. 3 atau 4 hari sahaja. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sunnah betul, maka buatlah 3-4 hari saja tarawih. Ini bagus, Ustaz ni datang beritahu ni bagus. Tarawih 3-4 hari saja. Baik tuan-tuan, kata para ulama dalam hal ini, kenapa Rasulullah buat sekejap tu? Kenapa tidak sebulan terus? Rasulullah ada beri jawapan ini. Sebab pada zaman Rasulullah SAW itu zaman hukum sedang berjalan, perintah Allah sedang berjalan. Bila Rasulullah wafat, maka hukum itu tak ada dah. Iaitu Rasulullah sebut, akhsha an yufridu alaikum, aku bimbang kalau solat tarawih yang dibuat ni akan jadi wajib. Itu kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perbuatan Rasulullah memang akan dicontohi oleh akan menjadi satu hukum. Bila berterus itu boleh jadi berlaku satu hukum yang jadi wajib. Jadi bila Rasulullah telah wafat, adakah salat tarawih akan jadi wajib lagi? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana kewajipan itu, benda wajib ini hanya berlaku semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, itu sebabnya Rasulullah buat hanya 3 atau 4 malam. Jadi nak ambil alasan, ustaz ni cakap begini malam ni, bagus kita buat 3 malam, tak boleh pakai itu. Kenapa? Rasulullah dah beri sebab. Baik. Kemudian tuan-tuan, sebab tarawih ini bermula pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita kata kenapa tidak zaman Abu Bakar? Zaman Abu Bakar tuan-tuan, berlaku sembahyang begitulah, sembahyang tarawih secara yang panggil secara berpecah-pecah, ni buat dan kebanyakan para sahabat ni tuan-tuan, dia punya sembahyangnya memang banyak. Sembahyang dia banyak. Dengan sebab banyak ni tak timbul masalah lah, orang tu memang dia akan buat salat sunat ni panjang-panjang. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis berkenaan sembahyang para sahabat hari biasa pun, misalnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terkenal sembahyang 1 rakaat witir 30 juzuk. Wah, tuan-tuan, 1 rakaat witir 30 juzuk. Ustaz, dia tak tidur. Memang lepas Isyak itu dia sembahyang terus sampai ke subuh. Sembahyang witir 1 rakaat. Tak letih ke? Itu memang kita fikir gitulah. Tak letih ke dia? Tuan-tuan, kalau waktu seronok dengan satu perkara, dia letih ke tak tuan? Liverpool lawan Manchester, pukul berapa bangun tu? Tak tahu sini peminat apa, tak tahu. Tadi bangun malam pukul 2, pukul 3 pagi bangun, letih? Tak letih. Minat itu tuan. Jadi kalau contoh itu tuan-tuan, bila orang minat begitu sekali dengan satu perkara, suka satu perkara, dia buat panjang pun dia seronok. Dia seronok. Kena pula menang pasukan kita Liverpool. Ustaz penyokong. Tak tidur tak apa. Kenapa? Seronok. Itulah yang berlaku kepada para sahabat. Jadi Sayyidina Uthman salat
tarawih, salat witir 1 rakaat 30 juzuk. Dia pun jadi apa ni, terbawa-bawa dalam sembahyang itu sehinggalah ke subuh. Ini Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sahabat lain Tamim Ad-Dari pun sama, dan juga diriwayatkan beberapa sahabat yang lain. Baik. Kemudian tuan-tuan, masa zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak sempat untuk perdetailkan tentang solat tarawih ini, kerana Abu Bakar ini antara dua benda besar yang berlaku pada zamannya ialah yang pertama, golongan murtaddi. Bila Rasulullah wafat, ramai orang keluar daripada Islam, murtad. Ramai itu maksud sebahagian lah, khususnya mereka tidak berada di Madinah, di luar-luar kawasan-kawasan jauh sikit itu murtad, keluar daripada agama. Alasannya agama itu semasa Rasulullah ada, lepas tu tak ada. Itu satu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini antar para sahabat pergi seru mereka kembali kepada Islam ataupun perang. Itu dia panggil muqatalah ataupun peperangan yang berlaku pada zaman Abu Bakar. Satu. Nombor dua ialah man'uz zakah. Golongan yang tidak nak bayar zakat. Alasan sama, zakat itu kepada Rasulullah masih hidup. Bila Rasulullah wafat tak ada. Sedangkan rukun Islam ada 5, mengucap, sembahyang, puasa, zakat. Itu zakat juga ada. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dikekal sampai hari kiamat. Abu Bakar tak sebab zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar ialah bila dia tengok orang tu sembahyang hujung sana, orang ni hujung sana ni isi, maka dia kata, aku rasa kan bagus kalau buat secara berjamaah. Bagus buat secara berjamaah. Lalu buatlah secara berjamaah atas arahan pemerintah. Siapa dia? Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Buatlah secara berjamaah. Dan imam yang pertama untuk solat tarawih ini adalah namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, qari yang masyhur pada zaman Rasulullah lagi, dan zaman selepasnya itu zaman Abu Bakar, Umar itu semua tu, maka itulah Ubay bin Ka'ab. Berapa banyak dia baca? 3 juz. Ada 3 juz satu malam. Tuan-tuan, Allahumma, ini dia yang berlaku kepada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga diriwayatkan para sahabat ini, mereka ini semangat nak salat itu 3 juzuk ni kan. Kalau kita orang muda pun rasa berputar kaki kita nak tunggu 3 juzuk ni tuan-tuan. Golongan yang tua-tua tu cari dinding, menyandar di dinding, dan ada yang pegang tongkat gitu kan. Takian ala asal, pegang-pegang tongkat gitu. Kerana nak bertahan, nak solat juga. Kita kata sunat je pun, apa susah sangat? Tak larat berhenti. Dah semangat untuk solat. Sebagaimana zaman sekarang ini orang semangat untuk benda lain, mereka semangat untuk menunaikan solat tarawih, solat sembahyang panjang-panjang. Mereka suka. Sebab itulah tuan-tuan, dalam hal ini saya minta sangat-sangat, kalau pihak masjid sini buat berapa? 20 ke 8? 20. Alhamdulillah 20 kekalkan. Kekalkan. Kalau tak dapat juga 8 rakaat, dan Ustaz tak suka promosi 8 ini. Buatlah 20 rakaat. Biar kekal begitulah. Kalaulah nak cepat pun, kurang-kurang bacalah. Kita kata kalau satu muka surat. Sekarang ada Quran yang besar tu kan, boleh buat imam boleh baca tu. Kalau hafal Quran alhamdulillah, kalau tak hafal pun letak Quran depan itu, bacalah satu muka surat tu, kita kata 3 rakaat bagi 3. Kalau dapat bagi satu muka surat tu bagi 2, maka itu insya-Allah lebih baik. Jangan buat seperti mana yang viral itu. Sembahyang tarawih 20 rakaat 7 minit. Itu bukan salat tuan-tuan. Seolah sekali itu bukan salat, itu senam aerobik namanya. Bukan salat itu. Tuan-tuan tahulah kat mana kan. Tapi maksudnya itu viral. Mana semua orang tengok belakang tu. Oh, sembahyang itu Bismillahirrahmanirrahim, bolin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, sama Allah. Yang begitu tuan-tuan, kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah. Tak sah. Kenapa? Tidak ada tamakninah. Tamakninah kata para ulama, iaitu paling kurangnya
jaraknya ialah lebih kurang subhanallah. Itu tamakninah. Allahu akbar lebih kurang subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Lebih kurang subhanallah, Allah barulah ada tamakninah paling kurang. Baik. Tentang solat tarawih ni tuan-tuan, jadi bila panjang solat itu 4 rakaat, rehat sekejap. Itu tarwihah pertama. Kemudian 4 rakaat yang kedua, rehat sekejap. Rehat sekejap ni para sahabat di Mekah. Dan di Mekah mereka ni tuan-tuan tawaf. Tawaf 7 keliling itu lama juga tu rehatnya itu. Nah, sempat tawaf. Maka sembahyang 4 rakaat pula, tawaf pula, atau mereka minum air, mereka makan buah tamar apa semua itu. Cara mereka lalu namanya tarawih. Boleh dengar kan? Itu asal kisah atau sejarahnya. Kemudian di Madinah kata Imam Malik rahimahullah taala, oleh kerana orang Mekah tu dia dapat tawaf, di antara tarawih tu boleh tawaf. Di Madinah nak tawaf kat mana? Tak ada tawaf. Maka dengan itu Imam Malik, aku suka kalau ditambah lagi salat di celahnya, tambah lagi 4, jadi 4 celah tu jadi 36 rakaat. Macam mana tuan-tuan, ada berani? 36 rakaat. Jadi maksudnya di sini tidak ada rakaat khusus. Makin banyak, makin tambah tu makin baik. Baik. Jadi yang Ustaz nak beritahu ini tuan-tuan, tarawih itu tuan-tuan selalu dengar. Cuma dalam kita sembahyang tarawih ini tuan-tuan, satu perkara yang penting. Tarawih itu wajib ke sunat? Sunat. Itu sepakat, sunat. Baik. Kita ni tuan-tuan, alhamdulillah sekarang kita kata ramai datang ke rumah Allah. Kalau kita usia pun dah laju datang, alhamdulillah datang. Tapi ada tak di kalangan yang mana zaman-zaman muda dulu dia ada tertinggal salatnya? Ada ke tidak? Kita kata ada lah. Dan kita kata ada. Tak payah mengaku, tak cakap, masing-masing fikir sendiri. Jadi kalaulah ada salat yang tertinggal, dalam mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, maka kewajipan qada salat lebih besar. Sebab qada salat itu fardu. Sembahyang tarawih adalah sunat. Jadi macam mana? Nak sembahyang tarawih ke nak sembahyang qada? Jawabnya kena sembahyang qada. Sehingga ulama Syafi'iyah yang keras dia kata wajib qada. Wajib qada itu dulu. Selesai qada baru lain. Ustaz, saya pun sembahyang lama, Ustaz, 10 tahun tak sembahyang. Contoh dah. Ya, kena qada 10 tahun. Qada 10 tahun. Allah, qada 10 tahun Ustaz. Sekarang umur dah berapa, manalah mampu Ustaz. Baik tuan-tuan gini, ya. Ini kaedah dibincang oleh para ulama. Selepas tiap-tiap kali salat, contohnya salat maghrib, sembahyang solat maghrib qada. Isyak, sembahyang pula qada Isyak. Subuh, sembahyang pula qada subuh. Begitulah seterusnya. Tak sempat Ustaz, lama. Nah, lutut bergoyang dah sekarang ini. Tuan-tuan gini, biar berterusan begitu. Berterusan begitu sampai bila? Sampai kita mati. Nah, kalau tak sempat pun semoga-moga Allah Subhanahu wa taala mengambil kira kalau orang ni hidup panjang umur dia akan selesaikan qada tersebut. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakara. Siapa yang terlupa, siapa yang tertidur, terlepas waktu sembahyangnya, maka dia wajib mengqadakan salat tersebut. Kata para ulama dalam hal ini, 4 mazhab setuju ni tuan-tuan. Kalau orang yang terlupa, itu hidup sedar-sedar, yang tertidur kena qada, apatah lagi dalam keadaan orang yang mana dia lalai daripada solat, tak sembahyang tanpa sebab-sebab tu, maka itu tentu lebih lagi dia kena qada. Baik, yang lepas yang lama tu apa nak buat tu? Nak undur tak boleh dah. Benda dah berlaku. Macam mana caranya? Qada. Mulai sekarang. Baik, apa kaitan dengan tarawih tadi? Ini Ustaz nak sebut tuan-tuan. Antara cara kita barangkali kita dah qada, mula qadanya apa semua.
Sembahyang tarawih itu tuan-tuan, kalau kita beri tumpuan kepada sembahyang tarawih itu, tidak akan dapat untuk mengqadhakan salat yang wajib fardu tadi. Tidak akan dapat ditukarkan dengan salat fardu, tetap kena qadha fardu juga. Jangan ambillah satu golongan sekarang ini tuan-tuan yang duk promosi ni bahawa kalau tertinggal banyak sembahyang, barangkali kita rasa putus asa, kita taubat ajalah. Kita taubat sahaja. Kerana ada pandangan sekian. Baik tuan-tuan, Ustaz nak jawab. Benar. Ada sebahagian ulama, tapi kecil, sedikit, yang mengatakan bahawa tak payah qadha kerana waktu itu telah berlalu, maka dia bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Ustaz dia cakap begini, 4 mazhab bersetuju kena qadha sembahyang. 4 mazhab setuju kena qadha sembahyang. Baik, yang kedua ialah kita ni kalau kita rasa tertinggal solat apa semua, kita nak pengampunan daripada Allah. Betul tidak? Jawapannya ya. Mestilah nak pengampunan. Baik tuan-tuan. Kenapa orang nak minta pengampunan Allah? Dia beri syarat kepada Allah. Ya Allah, kalau minta ampun saja aku nak. Kalau suruh sembahyang qada aku tak nak. Bagi syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, tak mungkin tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu tunaikan qada sebagaimana Ustaz sebut tadi, sehinggalah bila kita mati. Selagi mana kita rasa ada sembahyang solat yang qada tersebut qada. Sehinggalah kita rasa dah habis dah ramak, dah habis, barulah boleh kita bermula untuk solat-solat sunat yang lain. Baik. Semasa sembahyang tarawih, Ustaz, kita nak buat macam mana? Kita nak qada sembahyang, imam sembahyang sunat tarawih, kita sembahyang fardu, macam mana tu? Baik, Ustaz cadangkan gini tuan-tuan, qada salat subuh. Qada salat subuh. Imam Allahu Akbar sembahyang tarawih, dia niat tarawih, kita niat qada subuh. Lepas tu ada ni qunut, qunut tu boleh tinggal, itu sunat abad. Boleh tinggal. Cukup kita sembahyang berjemaah itu dengan niat qada subuh. Jadi tuan-tuan, bila buat begitu insya-Allah satu subuh kita dah dapat. Kemudian rakaat kedua, dua subuh kita dapat. Begitulah seterusnya. Kiralah secara umumnya berapa yang kita dapat untuk salat tarawih tersebut, untuk qada yang salat itu. Tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan, ya, antara beberapa hadis ini dhaif, tapi tak apalah, secara umum boleh kita ambil dia punya kelebihannya. Siapa yang buat satu pahala sunat, Allah ganjar pahala fardu, kaman adda bihi fariidatan fi ma siwa. Allah ganjarkan pahalanya satu solat fardu pada bulan yang lain, pahala dia. Siapa yang buat satu pahala fardu, menunaikan satu fardu, Allah balas 70 kali, kaman adda bihi 70 fariidatan fi ma siwa. Seperti mana orang tu buat 70 fardu pada bulan yang lain. Jadi makna tuan-tuan, kita menunaikan pada bulan Ramadan itu, menunaikan sembahyang qada itu lebih besar, jauh lebih besar daripada kita buat sunat. Jadi tuan-tuan, kejar yang fardu itu. Bukankah sunat ini kita nak dalam hadis menyebutkan bahawa inilah jalan untuk kita mendekat, yataqarrabu bihil 'abd, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi kena ingat hadis itu yang fardu lebih dekat, lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan qada as-salat itu fardu. Boleh dapat tuan-tuan? Maksud ustaz, kalau ada, kalau tak ada tak payahlah. Fikir-fikir tak ada tak payah sembahyang sunatlah. Cuma nak bagi tahu kalau ada. Khususnya tuan-tuan, kalau muslimat mungkin ada sebahagian muslimat ni umur 9 tahun, mazhab kita kan 9 tahun dah ada yang sampai umur balik. 9 tahun. 9 tahun biasa-biasanya sembahyang tu kita rasa tak betul lagi lah. Sekarang baru kita belajar yang apa semua sembahyang lepas itu dah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita ingat mungkin zaman itu sembahyang Allahumma tahu, masa itulah kita fikir-fikir untuk mengqada salat tersebut. Baik, ada orang kata pada ustaz pergi masjid lain lah di Kuala Lumpur. Dia kata ini ustaz bawa ini benda yang tidak pernah kita dengar. Kemudian ini cara beragama yang baru ni, bahasa mudah bid'ah lah. Cara beragama yang baru. Ginilah tuan-tuan, untuk mudah kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh rujuk di dalam fatwa Syekh Ahmad Syarif Na'san
ada dalam internet, boleh rujuk. Dia keluarkan fatwa dalam masalah ini, dan rupanya dalam kitab-kitab fiqh yang lama tu sudah ada dalam masalah seperti ini. Cuma yang rasa baru ni kerana baru kita dengar itu saja. Benda tu sudah ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i, imam sembahyang sunat, makmum sembahyang wajib boleh. Ya, boleh. Dengan syaratnya kalau imam sembahyang 2, makmum sembahyang 2 atau lebih, sembahyang 3 atau sembahyang 4 boleh. Jangan imam sembahyang 4, makmum qasar sembahyang 2. Jadi imam tahiyat awal bangun, makmum assalamualaikum, itu tak boleh. Mesti makmum tu lebih panjang dia punya salatnya. Kalau itu boleh. Boleh tuan kan? Jadi yang Ustaz nak sebutkan pada malam ini pertama sekali ialah berkenaan dengan solat tarawih tadi. Kalau ada tertinggal, kalau ada tertinggal, maka qada solat tersebut. Itu saja. Yang kedua ialah tuan-tuan, pada bulan Ramadan ini juga merupakan sembahyang bulan, dia panggil bulan Al-Quran. Nah, 3 perkara tuan-tuan. Ya, bulan Al-Quran ada 3 perkara. Ya. Yang pertama, Al-Quran ini yanfa'. Quran memberi kelebihan, manfaat. Yang kedua adalah Quran yashfa'. Ya, Quran memberi syafaat. Yang ketiga adalah Quran yarfa'. Yarfa' makna mengangkat. Ya, yanfa', yashfa', yarfa'. Ada 3 perkara. Baik, kita tengok pertama dulu. Sesuai rahmat Allah sekalian. Al-Quran yanfa', memberi manfaat. Manfaat Al-Quran ini manfaat dunia dan akhirat. Manfaat dunia pun dia, manfaat akhirat pun dia. Ma farradna fil kitab min syai', kami tidak tinggal apa-apa melainkan semua dalam Al-Quran. Kena kaji. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai keterangan kepada semua perkara. Tinggal manusia kena kaji. Allahumma tuan-tuan, nak tunjukkan satu ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini memberi manfaat dunia lagi, akhirat lebih lagi lah. Dunia pun beri manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Istighfarlah banyak-banyak kepada Tuhan kamu. Itu kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Tapi tak apa. Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Dengan sebab istighfar tadi Allah turunkan banyak hujan. Dan ulama menyebutkan hujan ini maksudnya menurunkan kebaikan, rezeki, rahmat itu melalui hujan. Dengan hujan ini tumbuhnya tanaman-tanaman, banyaknya rezeki, buah-buahan dan seumpamanya, banyak rezeki. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah beri anak. Wa yumdidkum bi amwal, dengan harta, dan juga wabani, dan anak bina. Baik tuan-tuan. Kalau kita kata istighfar ini menghapuskan dosa, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata alhamdulillah, itu betul lah. Tapi apa kaitan istighfar ini dengan harta, bi amwal? Apa pula kaitan istighfar dengan anak pinak? Jadi kalau orang tak ada anak tuan-tuan, maka istighfar banyak-banyak. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri anak. Orang kurang harta, istighfar banyak-banyak. Insya-Allah Allah beri harta. Tengok. Pelik kaitan itu, tapi inilah yang dipanggil rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah ini ditulis dalam beberapa tafsir tentang Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ini dia satu malam di hati dia meronta-ronta nak pergi satu tempat, nak sembahyang satu masjid. Kita kata masjid Jepak ni lah, Darul Ma'mun ni kan, begitulah lah. Dia pun tak tahu kenapa, tapi hatinya waktu-waktu nak pergi. Dia pun pergilah.
Bila pergi tuan-tuan sembahyang maghrib, kemudian sembahyang isyak. Lepas tu dia pun tak ada nak buat apa malam tu, dia pun fikir nak iktikaf di masjid lah, nak tidur di masjid. Sebenarnya tidur tu tidak iktikaf yang betul. Kebetulan iktikaf tu dia tidur, tak apalah. Boleh sajalah. Jadi pada masa tu adalah kita kata bakal pagat jaga apa semua dah. Yang jaga masjid tu tak benarkan. Bila tak benarkan dia pun sudah nak balik jauh. Datang tadi pun jalan kakinya jauh kan. Dia pun nak niat nak iktikaf di sini tak dibenarkan. Jadi berlakulah sedikit percakapan di antara Imam Ahmad dengan tu. Ada seorang lain tengok, dia tengok ya. Bila jaga tak benarkan tidur masjid, barangkali masjid tu pernah hilang barang-barang, hilang mic, hilang jam ke, hilang aircon apa sebanyak barangkali gitulah. Maka tak dibenarkan. Maka tuan-tuan, orang ni pun kata gini, tak apalah. Tuan datang ke rumah saya jadi tetamu saya malam. Ada hati dia terasa macam nak panggil orang ini. Imam Ahmad ni pun okey, tak apalah kalau macam tu saya ikutlah. Dia pergilah ke rumah orang tu. Bila rumah orang tua bagilah apa tikanya, bagi tontonya semua. Tuan tidurlah dulu, saya ada kerja, dia tu. Bila begitu tuan-tuan, Imam Ahmad pun letaklah kepala. Bila letak kepala ni tuan-tuan, dia pun terdengar. Terdengar apa dia? Orang tu banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu je. Imam Ahmad pun jadi risau. Kenapa pula aku nak tidur istighfar? Dia takut kat aku lah gamaknya. Nah, dia istighfar. Lalu dia pun tak jadi tidur, dia bangun. Bangun tuan-tuan, dia pergi jumpa orang tu, rupanya tengah menguli roti. Tengah uli roti. Imam Ahmad tanya, dia kata, kamu buat apa ni? Saya khabbas. Khabbas ini maksudnya tukang roti. Esok nak jual roti, dia buat roti apa semua, jadi dia ulilah. Okey, dia kata, kerja kamu sebagai khabbas. Baik, kalau gitu, kenapa kamu duduk istighfar aja ni? Kamu takut kat aku ke macam mana? Dia kata, tak. Saya ni dengan sebab istighfar Allah beri macam-macam kebaikan. Allah beri macam-macam kebaikan. Oh itu. Cuma dia kata, ada satu benda lah. Ada satu benda sampai hari ni saya minta, tak dapat. Allah tak bagi. Dia kata apa dia? Saya niat dalam hati sangat-sangat nak jumpa satu orang saya sangat hormat dia, tapi dia jauh. Nah, saya nak pergi pun tak sempat, saya duduk niaga roti kan. Tak sempat nak pergi apa semua nak jumpa dia. Siapa dia? Dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut Imam Ahmad kat depan dia dah sekarang ni lah. Dia kata, Masya Allah, akulah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Dia Allah, Masya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan permintaannya itu dengan cara istighfar. Allahumma tuan-tuan. Jadi ini kita kata manfaat dunia. Tapi dunia pun Allah beri, apatah lagi di akhirat. Al-Quran yang yanfa'. Yang pertama, saya cuba rekahkan tuan-tuan. Yang kedua, Al-Quran yashfa'. Quran memberi syafaat. Dalam hadis yang pelbagai tuan-tuan, misalnya kelebihan orang yang baca surah Al-Mulk. Kisah di zaman Nabi SAW, sahabat yang berjalan-jalan, kemudian dia berhenti satu tempat, dia tidur tempat itu, dia buka kemah, tidur apa semua. Kemudian ada orang baca surah Al-Mulk pada malam ni. Dia ada berapa orang? Sekumpulan sahabat. Kemudian bila begitu tuan-tuan, dia dengar pada malamnya orang baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca surah Al-Mulk. Dia pun tengok kanan, tengok kiri. Tak ada orang baca pun, siapa pula baca? Rupa-rupa tuan-tuan, suara itu datang daripada bawah tanah, dalam kubur. Maka dia tuan-tuan, kalau kita dengar malam-malam baca Quran tuan-tuan, larilah kita dah. Tunggu apa lagi? Jadi rupanya orang mati dalam kubur baca surah Al-Mulk.
Esok tuan-tuan dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beritahu cerita itu. Rasulullah sebut dalam hadis hasan, iaitu tilkal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Itulah satu surah yang melepaskan dia daripada azab kubur, yang menyelamat daripada pula akhirnya Allah beri kelebihan itu pada dia, relax, dia tenang, dia seronok dalam kubur. Allah izinkan baca surah Al-Mulk. Boleh tuan Quran ni yashfa'. Ya, yashfa'. Ada satu ayat yang dalam surah Yasin tuan. Kisah berlaku kepada satu orang ulama. Ini kalau tuan buka dalam tafsir, sekarang mudah type ya ayat ini. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Ayat itu ayat 24 surah Yasin. Kalau type dalam Google itu, maka tuan-tuan dia akan keluar banyak tafsir, dan beberapa tafsir ada menceritakan satu orang ulama besar dia sakit. Nah, tapi kebiasaan bacaan Qurannya 10 juzuk satu hari. Mana 3 hari 30 juzuk. Nah, 10 juzuk 10 juzuk. 3 hari khatam, 3 khatam. Jadi tuan-tuan, murid dia ramai. Nah, bila dia dah umurnya telah tua dan dia sakit, Allah tetap izinkan dia walaupun dia sakit tapi dia masih boleh baca Quran. Dia baca Quran walaupun dia sakit. Sehinggalah tuan-tuan bila murid ni tengok dia makin sakit, makin teruknya apa semua tu, mungkin dah sampai umurnya untuk meninggal, maka anak murid datang ramai-ramai ziarah guru apa semua ni. Masa tu dia baca Quran. Guru ni baca Quran sehinggalah sampai ayat surah Yasin, kebetulan sampainya inni idzal lafi dhalalin mubin, sesungguhnya aku ini dalam sesat yang nyata. Qalu inna lillahi, mati di situ tuan-tuan. Gempar anak murid ni. Gempar. Kenapa? Pak guru kita mati, aku dalam sesat yang nyata. Sudah. Ada benda tak kena dengan pak guru kita ni. Nah, jadi tuan-tuan akhir tersebarlah berita dah ke bumi apa semua, tersebarlah berita pak guru ni mati dalam keadaan demikian. Maka tuan-tuan, beberapa hari kemudian anak perempuannya bermimpi. Berapa kemudian anak perempuan bermimpi. Dalam mimpi ini tuan-tuan, ini cerita dalam beberapa tafsir lah. Dalam mimpi ini anak ni bertanya, wahai ayah, macam mana ayah di sana di alam kubur? Dia kata alhamdulillah, Allah sambut saya dengan baik, Allah sambut ayah dengan baik, malaikat pun bagus, alhamdulillah. Tapi ayah, bukankah ayah mati dalam keadaan ini idzal lafi dhalalin mubin, aku mati sesak nyata ni? Macam mana? Dia kata betul. Tetapi berkat daripada Al-Quran, bila masuk dalam kubur, datang muka nakir tanya, Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah izinkan ayah sambung ayat terakhir tu, inni idzal lafi dhalalin mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Inni amantu, aku beriman dengan Tuhan kamu, maka dengarlah. Maka balah pula malaikat, kalau gitu qila dukhul jannah, masuk syurga lah kalau gitu. Allahumma, tuan-tuan, ini satu dipanggil bisyarah ataupun satu berita gembira kepada orang suka baca Al-Quran. Walaupun tuan-tuan kita kata itu kisah yang diceritakan, tetapi kisah dalam mimpi, dalam bentuk dalam begini tuan-tuan, boleh diceritakan untuk menjadi panduan secara umum. Bukan menjadi panduan secara pasti, tak boleh, tapi secara umum boleh. InsyaAllah dengan sebab berkat Al-Quran tadi, Quran beri syafaat kepada dia. Boleh tuan-tuan? Mulai pada malam ini jangan tinggal bacaan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. InsyaAllah dia menjadi, kita masuk dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kita daripada azab kubur dan azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga ialah, iaitu Al-Quran ini yarfa', mengangkat. Nah, Quran ni tuan-tuan, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada orang yang suka baca Quran. Ini baca baru ni, suka baca Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada dia, iaitu iqra wartaqi. Sekarang kamu baca macam atas dunia, dulu baca iqra wartaqi. Setiap kali kamu baca, meningkat. Tuan-tuan, dalam syurga
dia ada darajat. Kita biasa dengar ada darjat dah, darajat. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan 1000 darajat dalam syurga. Manusia ada naik darajat setiap kali bacaan tu. Kalau neraka dia darakat. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik adalah berada di dalam darkil asfal, yang neraka paling bawah sekali. Nah, makin bawah makin tu syurga, makin atas makin baik. Begitulah seterusnya. Maka Allah kata iqra wartaqi, baca naik, meningkat. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin kunta taqra'uha. Tempat kamu berhenti ialah ayat terakhir kamu baca, kamu kena, itulah tempat kamu berhenti. Makna naik sehinggalah ayat terakhir. Maka sebab itu tuan-tuan, sebab itu Quran ini memberi 3 kebaikan yang besar kepada kita tu. Atas dunia kebaikan, dalam kubur kebaikan, sehinggalah memberi kebaikan dalam syurga. Quran yanfa', Quran yashfa', Quran yarfa'. Bila tuan-tuan? Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada Ustaz, walaupun kita bertemu dalam keadaan yang sekejap dan pendek itu tuan-tuan. Semoga ini menjadi satu cagaran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah jumpa dalam keadaan kita mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz berterima kasih. Terima kasih kepada pihak masjid, pihak JAKIM dan juga semua yang telah sama-sama berada pada malam ini. Semoga Allah menulis hasanat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kembali kepada Ustaz.